Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan masa untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kebolehan di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahas dan berbincang. Ini satu peringatan yang disebut oleh Imam Ghazali bagi orang yang ada ilmu. Sebab orang yang ada ilmu ni orang akan berpaling dan juga orang akan melihat kepada dia. Jadi perkara inilah yang akan menyebabkan sama ada dia boleh rosak, menjadikan ilmunya itu sebagai bahan untuk dia mendapatkan hasil dunia. Ini perkara yang cukup tercela yang kita sebut pada mukadimah dulu, mukadimah kita ni, bagaimana Imam Ghazali bawa hadis Nabi yang begitu banyak, memperingatkan ulama-ulama yang menggunakan ilmu mereka untuk kepentingan dunia mereka. Syaitan ni pandai. Kalau dibagi kita untuk bagi duit zakat contohnya, mula-mula kita kan memang rasa berat ataupun tak rasa teringin untuk nak ambil, untuk kita nak guna untuk diri kita, kerana itu duit zakat. Tapi pujukan syaitan ni dia akan beritahu duit zakat ni duit tak ada Tuhan. Dia macam tu lah. Dalam kitab Minhajul Abidin orang tadi sebut benda ni. Iblis dia datang, dia bisik kan, duit zakat ni duit tak ada Tuhan, kau ambil pun bukan gaya siapa-siapa. Ini cara dia. Akhirnya dia ambil dan dia gunakan duit tersebut. Jadi pujuk rayu iblis. Pujuk rayu iblis ni satu pujukan yang sangat maknanya kita kata sangat bahaya. Setara Nabi Adam pun terpedaya. Bagaimana kita ni yang bukan maksum, yang banyak dosa, yang senantiasa perlu memohon pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan iblis dan syaitan. Sebab tu dalam kerja buat kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang ada. Dan kita mula dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Supaya kerja kita itu dibantu dan dijauhkan oleh Allah daripada gangguan iblis dan syaitan. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika kau tergolong daripada ahlinya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkanlah dengan isi kandungannya. Kitab Ihya Ulumuddin, satu kitab yang tak pernah ditulis oleh ulama sebelum itu sepertinya. Maksudnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Imam Ghazali menulis berdasarkan ilmu dan pengalaman beliau, yang dibawa contoh-contoh yang mudah orang faham. Bagaimana nak faham erti zuhud, bagaimana nak faham erti takut pada Allah, bagaimana nak faham erti harap pada Allah, bagaimana nak faham erti seorang penuntut ilmu, bagaimana nak faham erti seorang pengajar, dan bagaimana nak faham erti kita ini hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana adab kita dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan jiran kita, dengan kawan kita, dengan guru kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Dia bahaskan secara terperinci tentang perkara yang diperlukan oleh seorang mukmin. Bagaimana nak menjadi seorang mukmin yang hidup beramal dengan segala tuntutan agama. Ini kitab yang cukup hebat. Walaupun ada hari ini orang-orang yang cuba mengkritik, namun kita nasihat, sebelum nak kritik pergi baca dulu. Baca dulu dan fahami isi kandungannya. Kalau tak faham, belajar, pergi belajar. Ada ulama-ulama yang boleh mengajar kita. Dan kita akan dapati di sana mempunyai faedah yang cukup banyak. Okey. Kemudian setelah itu kau ajarkan pula kepada orang lain, dan kau ajak mereka untuk menuntutnya. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat, lalu ia mengamalkan dengannya,
kemudian ia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut. Alam malakut ni apa dia? Alam malaikat. Alam malaikat. Maksudnya kita panggil orang yang dipandang hebat oleh para malaikat. Manusia, kita dicipta oleh Allah. Kita adalah sehebat-hebat makhluk yang dicipta oleh Allah, yang diakui perkara ini oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menyebut dalam surah Tin yang kita selalu baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baik rupa ciptaan, sebaik-baik ciptaan. Maksudnya malaikat diciptakan untuk mentaati Allah, dan mereka mentaati Allah kerana sebab itu mereka diciptakan. Dan kita diciptakan oleh Allah dengan diberi pilihan, sama ada taat ataupun kita nak kufur kepada Allah. Kalau taat, jaya. Jadi sebab tu orang memilih untuk taat kepada Allah. Orang ini lebih hebat daripada malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat tak ada pilihan, sebab kita ada pilihan. Jadi sebab tu ada orang cuba nak mempertikaikan perkara ini. Manusia bila guna akal, dia fikir, dia kata, sebab apa Allah buat macam tu? Oh, sedap dia tanya, sebab apa Allah buat macam tu? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat macam tu? Jadi soalan ini sebenarnya soalan yang tak patut kita tanya kepada Tuhan. Sebab kita ni diciptakan, Tuhan tak minta apa pembantuan daripada kita, dan kita diciptakan, syukurlah dengan apa. Tapi itu jawapan kita orang beriman. Tapi bagi orang yang ingkar, dia tak puas hati jawapan macam tu. Dia nak jawapan yang logik dengan akal dia. Logik dengan akal dia payah. Tapi kadang-kadang logik dengan akal kita belum logik dengan akal dia lagi. Jadi maknanya cuma kita bolehlah jawab gitulah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia rasa logik juga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ni, semua makhluk ni Tuhan dah tanya dah. Maksudnya untuk menerima tanggungjawab khilafah ni, untuk menerima tanggungjawab, maknanya menjadi orang yang mentadbir dunia ni, semua tak nak. Yang sanggup manusia je. Yang sanggup manusia je. Lepas tu dia tanya lagi, kenapa saya tak ingat pun saya berjanji saya sanggup dulu. Banyak benda lah yang kita tak ingat. Kalau ingat, tak jadi ujian lah. Jadi kita tak ingat pun kita duduk dalam rahim ibu kita, tapi kita pernah duduk. Jadi benda tu Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita. Kita pernah jadi sperma pun kita tak ingat pun. Jadi banyak benda yang alam-alam yang kita tak ingat. Jadi cuma je Allah yang beritahu. Allah yang beritahu bahawa kita ni pernah berjanji di depan Allah, dan pernah menyaksikan di depan, maksudnya bahawa Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Tiba-tiba lahir ke dunia, kita lupa. Biasalah. Jadi dunia ni darul ibtila, dan Allah tidak biarkan kita lupa begitu saja. Allah datangkan peringatan. Tuhan datangkan maknanya para rasul, Tuhan datangkan kita sebagai panduan untuk kita nak hidup macam mana, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita dalam masa yang sama kita punya pilihan untuk tidak mengikut. Bila kita memilih untuk tidak mengikut, itulah yang akan menyebabkan kebinasaan kita. Kita mungkin senang hidup di dunia, tapi ingat hari akhirat kamu sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi orang yang mengajak orang lain ni, setelah mana dia belajar ilmu yang bermanfaat, dia mengajak pula orang lain kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Orang ini namanya harum di sisi para malaikat. Besok kita nak kita ni mati, biarlah yang datang mengiringi itu malaikat-malaikat rahmat, dan roh kita ini dicabut daripada badan kita dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab, dan kalau kita nak mati yang baik,
saya selalu sebut benda ni. Di antaranya ialah kita cari kawan yang baik. Sebab dalam kitab Nawadirul Usul yang dikarang oleh Al-Hakim At-Tirmizi, dia menyebut, dia kata di antara tanda mati yang baik itu ialah jenazah itu disembahyang oleh 40 orang yang baik. Maksudnya kita dalam hidup ni biar ada kawan baik lah, 40 orang tu kita bilang bagi Allah. Lebih tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu kawan kita. Jangan kawan kita yang hanya bila kita mati boleh sedih je lah, nak sembahyang jenazah, nak doa untuk kita ketak lah. Jadi biar kawan kita tu kawan yang sedih, dia jugalah yang boleh uruskan jenazah kita. Dia jugalah yang boleh, maknanya solatkan jenazah kita. Dia juga yang boleh doakan jenazah kita. Maksudnya doa kepada si mati ini ijma' para ulama semua sampai. Yang khilafnya baca Quran sampai atau tidak. Tapi tak ada masalah, baca Quran. Maksudnya siapa yang nak berpegang dengan kata-kata yang mengatakan baca Quran itu sampai pahala, baca. Siapa yang nak pegang kata tak sampai, tak ada masalah, tu pulang. Sebab itu ada perbedaan. Tapi doa sampai. Doa Allah Ta'ala ajar dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah pergi dahulu, meninggalkan kami dan mereka beriman kepadamu. Dan kalau doa tak sampai, buat apa sebenarnya jenazah? Sebenarnya jenazah itu doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau doa tak sampai, buat apa doa? Jadi doa ni bonus lah. Kalau ada kawan-kawan yang boleh doa kat kita, itu bonus lah kita dapat. Sebab tu kita mungkin tak mampu nak beramal banyak, tapi bila kita ada kawan-kawan yang baik banyak, dia mendoakan kita, ni bonus. Jadi tak rugi lah kita cari kawan-kawan yang baik, biar ramai kawan-kawan yang bila kita mati esok, dia boleh doa kat kita. Apabila kau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada lahir, pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki daripada waktu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab, ilmu masail khilafiyah, supaya juga ilmu akhirat ni. Jadi Imam Ghazali dia namakan ilmu tasawuf dia ilmu akhirat. Imam Ghazali bagi, maksudnya dia mengkhususkan ilmu tasawuf ni ilmu akhirat. Sebab ilmu tasawuf ni ilmu yang membincangkan tentang akhlak seorang hamba dengan Tuhan. Bila kita punya akhlak dengan Allah, itulah yang akan menyebabkan ibadat kita, amalan kita diterima oleh Allah. Berakhlak dengan Allah ni maknanya hati kita dengan Allah itu bukannya tubuh badan kita yang melakukan ibadat. Maksudnya kalau takat badan kita yang duduk sembahyang, tapi hati kita merantau pergi, ini tak ada adab, tak ada akhlak. Sebab tu dalam kita kata ibadat ni dia ada tanda penerimaan ibadat. Jadi sebab ibadat kita tak diterima oleh Tuhan kadang-kadang sebab hati kita bermain-main dengan Allah. Hati kita banyak sangat benda selain daripada Allah. Dan seseorang itu tidak akan capai kesempurnaan dalam ibadat selama mana dia tidak putuskan hubungan selain daripada Allah daripada hati dia. Habis macam mana tak dengan ayah kita, dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita? Kita buat baik dengan mak ayah kerana Allah, kita buat baik dengan kawan-kawan kerana Allah. Maksudnya bukan kerana selain daripada Allah. Allah yang suruh kita buat baik dengan dia orang. Allah SWT yang suruh kita buat baik dengan mak ayah kita, dengan jiran kita, dengan tetamu kita. Kita buat baik itu bukan ada niat lain, itu semua kerana Allah. Ini orang yang
Maksudnya bergantung 100% dengan Tuhan. Semua benda yang dia buat semua kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barulah maknanya jadi perkara itu hati itu hati yang betul-betul gantung dengan Tuhan. Jadi kena latih hati ni. Dia kena latih dan dia kena bimbing. Dia perlu pada latihan, perlu pada ilmu, perlu pada bimbingan. Jadi sebab tu kita kena latihlah diri kita. Jadi hati yang senantiasa mentaati dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki daripada waktu, maka tidak mengapa waktu yang itu kau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab, iaitu ilmu masail khilafiyah. Ilmu mazhab dia ilmu fiqh. Jadi maksudnya bila kita masa kita masih kosong lagi kan, maka kita teruskan belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan masalah-masalah berkaitan dengan hukum ahkam dan masalah-masalah khilaf lah. Supaya kau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu kau berbuat ibadah. Dan masalah fiqh ini juga kadang-kadang banyak masalah yang timbul sebab fiqh lah. Ilmu fiqh ni ilmu yang sangat penting. Banyak soalan-soalan yang orang tanya kepada kita, macam saya di rumah ni kadang-kadang orang mesej saya semua masalah berkaitan dengan fiqh. Jadi fiqh ni penting. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia timbul masalah. Ada orang dia orang kata apa? Dia terlupa dia berwuduk ataupun tidak, sembahyang asar. Tadi zuhur berwuduk dah, jadi sah nak sembahyang asar dia ataupun macam mana nak mengulang balik kan. Jadi ingat pun dah hari selepas tu dah teringat semalam sembahyang asar tak berwuduk. Jadi macam tu. Jadi benda ni berkaitan dengan fiqh. Benda ni berkaitan dengan fiqh. Jadi kalau kita belajar ilmu fiqh, kita tahu lah benda-benda macam ni. Jadi mengetahui permasalahannya yang juga kadang-kadang timbul waktu kau buat ibadah, dan supaya kau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Jadi kadang-kadang bertengkar dalam masalah fiqh. Hari ini yang duk gaduh, kita tengok dekat Malaysia yang duk gaduh hari ini, gaduh masalah fiqh. Orang ni kata bid'ah, orang ni kata bid'ah, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Sekarang ni bahaya. Sebenarnya masing-masing ada dalil, masing-masing punya hujah. Sepatutnya kita mengambil jalan tengah. Tafadhal, buat kamu yakin, mencari yang kamu kata, buat. Bismillah. Benda contohnya kan, kadang-kadang masa goyang jari dalam solat tu bergaduh sampai saya nak tanya, goyang jari tu batal tak? Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, kalau kita goyang anggota kecil macam ni, tak batal ya. Macam goyang tangan tu tak batal. Kalau goyang jari tak batal, nak goyang lah. Atau nak angkat jari kat sini boleh goyang. Tak masalah, goyang anggota kecil, dia tak batalkan solat. Cuma pelik apa pun ini. Macam kuku lah. Tapi masalahnya sekarang ni bergaduh. Benda tak ada apa-apa pun. Benda tu tidak membatalkan akidah. Macam orang gaduh baca bismillah, dia tak baca bismillah. Abang tu gaduh pasal semayang baca kunut, dia tak baca kunut. Saya baca fatwa-fatwa ulama Allah, jawapan yang cukup menyeronok kan. Mereka ada yang menyebut kunut ada hadis dan tidak kunut pun ada hadis. Dan baca kunut ahsan, tak baca kunut pun ahsan. Baca kunut ikut sunnah, tak baca kunut pun ikut sunnah. Tapi hater salah. Kalau gaduh buat. Jadi senang. Jadi kita orang yang faham jangan menimbulkan masalah.
Jadi tempat tak baca kunut, tak macam senang kita meraihkan orang-orang yang tak baca kunut. Lagi kita pergi baca, jadi pelik pula. Ataupun kita pergi tempat baca kunut, kita jenis tak baca kunut, baca lah kunut, apa masalah. Tak jadi kafir pun dah, baca kunut. Masalah gaduh-gaduh, ya Allah ya Tuhan, sampai kafir. Timbul macam-macam. Dah lah umat Islam ni bergaduh, tak berhenti-henti, timbul macam-macam puak pula. Sekarang ni nak pergi bergaduh pasal demokrasi. Betul, saya pelik sungguh kan? Orang kafir tu dah sampai ke bulan lah, ke mana kan? Kita baru bincang pasal demokrasi kan? Bincang pasal macam mana cara pemilihan khilafah, seperti mana yang dikehendaki ataupun yang ditetapkan di dalam Islam. Bacalah sejarah Nabi kan? Tengok sejarah, mana ada satu ketetapan dalam memilih khalifah, tak ada. Rasulullah wafat, tak ada meninggalkan wasiat, tak ada meninggalkan apa-apa. Cumanya para sahabat hasil daripada beberapa hadis dan mereka faham isyarat-isyarat daripada Rasulullah yang menginginkan Abu Bakar berganti. Tetapi itu hasil daripada perbincangan para sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mati meninggalkan wasiat untuk Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar mati meninggalkan wasiat. Dari mana datang? Nabi tak ajar pun. Abu Bakar buat, Abu Bakar tak faham sunnah Nabi ke? Tak. Dan Umar naik hasil wasiat daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan Umar meninggal dunia, wafat tidak meninggalkan wasiat, cuma Umar meninggalkan 6 nama. Yang dia pilih 6 ni orang yang paling disayangi dan paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling alim di kalangan para sahabat Nabi. Kemudian daripada 6 ni pilih Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman mati tak tinggal wasiat, tak tinggal nama, tak tinggal apa. Para sahabat berkumpul memilih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali naik, maknanya hasil daripada perbincangan para sahabat. Tapi tak ada satu cara khusus dalam pemilihan khilafah. Zaman kita hari ini, zaman orang amalkan sistem demokrasi, ya daripada barat. Tapi kita nak buat macam mana? Berhenti tu, ada sistem lain yang boleh ditukar. Boleh tukar silakan. Masalah sekarang ni tak boleh tukar. Kalau kita tak masuk demokrasi, kita membiarkan urusan pemerintahan ini boleh kepada orang yang bukan Islam, apa kita nak jawab pada Allah Taala? Kita terima pakai dulu selama mana kalau ada benda-benda yang tidak bertentangan dengan Islam, terima dulu. Jadi duk berbalak sampai macam-macam. Jadi tak sepatutnya, benda ni tak sepatutnya. Kita biar maknanya lepas tu duk pergi maksudnya kalau kita tengok isu-isu kat Malaysia orang kita sedih lah, orang agamawan dalam berbalah benda-benda macam ni. Duk kafirkan ulama-ulama yang dah meninggal 500 tahun lepas. Apa faedah apa dapat? Apa faedah? Kita menggunakan kata-kata sebahagian ulama-ulama yang menyesatkan mereka. Kita ambil pendapat mereka, kita pergi duk kata tanpa kita fikir. Maksudnya kesannya begitu besar dalam kehidupan kita. Mereka hidup sezaman, mereka punya hal. Maksudnya kalau perbalahan di antara dua orang yang hidup sezaman, ini kata para ulama, khilaful aqran yutwa wa la yurma. Al-khilaf orang yang hidup sezaman ini dia lipat, jangan dia bayarkan. Kalau dia bayarkan nanti bergaduh, hancur, pecah belah umat. Tapi itu masalah yang berlaku hari ini. Jadi ni Imam Ghazali nak ingatkan kita supaya jangan kita terlibat dalam permasalahan khilaf. Dalam permasalahan khilaf ini, kat sini pun tak tahulah kalau ada pasal sunat hifzi, tak sunat hifzi. Nak semayang semayang, tak nak semayang tak payah semayang. Dah kita panggil, kita pandai sangat, ahli hadis sangat. Kita tahu hadis ni tidak, maknanya tidak kuat lah, apalah gitu begini. Tak nak beramal hadis ni, silakan, tak ada masalah. Kita nama rawi hadis pun kita tak kenal, nak pergi nak, maknanya kita nak bercakap banyak. Tak payah kita kata tak payah berbalah dalam benda-benda yang kita tak setuju, cukup cakap tu sudah. Orang lain nak buat, dia ada jawapan daripada Allah Taala, silakan. Tak jadi kafir pun supaya nak haji. Diri senang, tak payah nak gaduh. Sebab saya benda ni kan, orang tu macam tanya-tanya dalam Facebook apa, saya kata tak jawab pun malas. Bisa jawab malam ni kan, bagi saya tak payah nak belum sebab Imam Ghazali dah sebut ni kan. Mana persoalan ni, benda-benda yang maknanya
perselisihan yang macam ni dalam mazhab, yang kita jangan ta'assub, jangan kita ekstrim dengan mazhab, kita ikut mereka dengan mazhab mereka, silakan. Kita berlapang dada dalam perkara yang kita berselisih faham, berlapang dada, ini tak ada masalah. Okey. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir, mana ni? Ini pun dengan syarat adanya kelapangan masa selepas kau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat untuk melaksanakannya, dan dia sangat cenderung untuk menghabiskan masa menuntut ilmu masail khilafiyah tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan engkau, dan ia telah berjaya menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam hatimu, iaitu cinta pangkat dan harta benda. Oleh itu hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan. Lalu nantinya engkau akan menjadi alat tertawan syaitan, maka ia membinasakan akan engkau dan akan mengolok-olokkan engkau. Jadi kita kata kalau sekiranya kita ni dah boleh dah, maknanya mula lama dengan zikir yang kita sebut awal-awal dulu, maksudnya kita boleh ibadat kita jaga elok, maksudnya zikir-zikir kita pun kita wirid dengan elok. Kemudian kita nak mendalami dalam masalah-masalah khilafiyah, silakan. Tapi kalau sekiranya zikir pun tidak, apa pun tidak, kita nak mendalami perkara yang macam ni dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dunia, maka ini adalah perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah dan mendorong iblis untuk merosakkan dan membinasakan kita. Apabila kau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadat yang telah kami sebutkan, dulu kan kita mula dengan wirid, ibadat bangun pagi macam mana, ambil wudu, pergi ke masjid, dalam pergi masjid semua doa-doa tu kan. Jadi itu yang dimaksudkan. Dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya. Bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat, dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya kerana Allah dan negeri akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadat-ibadat sunat. Dan yang paling penting, hendaklah engkau memastikan keikhlasan niatmu, kerana niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Dan apabila niatmu tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedayanya orang-orang yang jahil, dan di sini pula tempat tergelincirnya kaki orang-orang yang cerdik pandai. Jadi kita kata ikhlas ni tempatnya di dalam hati. Ikhlas ni rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pun tak tahu dia ikhlas atau tidak. Sebab tu kita ni kita tak tahu kita ikhlas atau tidak. Jangan kita duk kata orang lain tak ikhlas. Dia buat kerja tak ikhlas langsung. Jangan. Kita tak tahu. Kita pun tak ikhlas. Kita pun tak tahu kita ikhlas atau tidak. Jadi ikhlas ni rahsia Allah. Jadi sebab tu ada orang dia kata saya malah nak buat benda ni sebab saya tak ikhlas. Maksudnya saya kalau nak buat benda baik, Ustaz, saya kena ikhlas dulu baru saya boleh buat. Jadi ni cakap salah. Mana kita tahu kita ikhlas atau tidak. Jadi sebab tu kita buat baik bukan kerana kita ikhlas, tetapi buat baik itu adalah usaha kita untuk mendapatkan keikhlasan. Itu maksudnya kita buat baik itu adalah usaha untuk kita mendapatkan keikhlasan. Jadi sebab tu buat baik banyak-banyak, sebab manalah tahu orang apa Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita keikhlasan. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, ini
atuk pada Syekh Rahimuddin. Ayat itu kami furudil kifayah ta'allum tib. Di antara ilmu fardu kifayah adalah belajar ilmu tib, belajar ilmu perubatan. Wa qala Ziyadi, berkata Imam Ziyadi, wa talabul ilmi asy-syar'i ala thalathati aqsam. Belajar ilmu syariat ini ada 3 bahagian. Pertamanya fardu ain, iaitu belajar ilmu yang wajib kita ketahui, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini wajib. Yang hak tadi, yang fardu kifayah tadi apa dia? Mendalami permasalahan khilaf dalam mazhab. Yang tu fardu kifayah. Kalau nak belajar boleh, tapi jangan sampai yang sikit ribu dari jadilah. Nak mendalami tak ada masalah, tapi fiqh wajib belajar. Nak tahu sembahyang, sah sembahyang semua tu, syarat sah, syarat sah hukum sembahyang semua tu kan. Jadi kita perlu berilmu fiqh. Dan ilmu fardu kifayah kata Az-Ziyadi, dia kata wa huwa ta'allumu ma yasilu ila jannati ba'da firaghi min nafsika wa iyyaka an tashtaghala bima yaslu ghayraka qabla islahi nafsika. Jadi dia kata ialah belajar ilmu yang akan membawa kau ke syurga setelah mana kau selesai daripada kewajipan ke atas dirimu. Maksudnya kita dah selesai ilmu fardu ain dulu, baru kita belajar ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah tadi ilmu tib, semua tu ilmu fardu kifayah. Kalau kita belum selesai lagi ilmu fardu ain dan ilmu fiqh, ilmu tasawuf, jadi hati-hati. Hati-hati. Kalau tak belajar kita dalam keadaan berdosa tu. Kalau tak belajar. Jadi kalau kita sedang belajar tak dosa, tak tahu tak ada masalah. Tapi duk tengah belajar. Dia orang yang tengah belajar mati dimaafkan, diampunkan. Walaupun dalam ibadat banyak silap, banyak salah, tapi oleh kerana sedang belajar tak ada masalah, tak dimaafkan. Tapi masalahnya bila tak belajar duduk dalam keadaan berdosa sampai mati. Dan dosa itu menanggung dia sampai hari dan hari hisab. Kemudian wa iyyaka an tashtaghala bima yasluhu wa laka qabla islahu nafsika. Dia kata janganlah engkau menyibukkan perkara yang akan memberi kebaikan kepada orang lain sebelum kau selesai perkara yang memberi kebaikan kepada diri kau. Ilmu fardu kifayah ni ilmu memberi kebaikan kepada orang lain. Kita belajar ilmu tib ni, ilmu perubatan ke, ilmu apa-apa lah, ilmu kejuruteraan ke, ilmu apa ni, ilmu mantik kan, ilmu mantik ni nak belajar alat, nak belajar ilmu tauhid kan. Ilmu bagi, ilmu nahwu, ilmu saraf, semua tu ilmu fardu kifayah. Tapi perlu belajar, perlu belajar bila mana kita dah selesai tentang perkara yang perlu kita selamatkan diri kita. Baik teman-teman. Okey. Dan di antara ilmu fardu ain yang paling penting ialah ilmu mengetahui sifat-sifat hati. Hati kita ni hati yang terpuji ke ataupun hati yang tercela, ataupun hati kita ni penuh dengan sifat-sifat kecelaan, sifat dengki, sifat tamak, riya, takabur, ujub. Ini kita kena tahu. Bila kita tahu, baru kita tahu macam mana nak mengelak daripada. Kalau kita tak tahu je dah kita nak mengelak. Begitulah. Macam orang tak pernah tengok ular, dia tak tahu ular tu berpisah, macam mana dia nak lari pada ular. Jadi sebab tu kita kena tahu lah. Begitu kalau orang yang macam orang yang tak pernah lihat labah-labah besar tu, dia ingat labah-labah baik kat rumah dia tu. Benar sekali sengat melompat. Jadi sebab tu kita kena kenal. Jadi kena kenal penyakit-penyakit ni supaya kita boleh elak. Jadi sebab tu belajar ni penting untuk kita nak mengenal perkara ni daripada kita terjerumus ke dalam. Kemudian yang kedua yang dia katakan bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadat seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih dan bersembahyang,
maka ia adalah derajat orang yang abid dan cara hidup orang yang soleh. Dan cara ini juga engkau dapat tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung. Kedua, kalau kita tak mampu nak belajar, tapi takat orang kata apa, fardu ain diri kita sendiri tu lepaslah. Maksudnya takat sembahyang, ibadat, puasa, zakat, semua tu kita kata mengenal Allah SWT tu kita tahulah. Jadi kita hanya mampu baca Quran, beribadat dengan ni dan tasbih sembahyang ni, maka kita duduk di derajat yang kedua, itu derajat abid, derajat seorang hamba. Kemudian yang ketiganya, yang ketiganya ialah bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati orang-orang beriman, atau engkau menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka seperti berkhidmat pada para ulama dan ahli sufi dan ahli-ahli agama dan berulang-alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau menziarahi orang sakit dan menghantar jenazah, maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadat sunat sahaja, kerana amalan yang seperti ini selain sebagai satu ibadat juga merupakan pertolongan kepada orang yang lain. Jadi yang ketiganya ada perkara faedah yang kita boleh buat dalam Islam ialah kita menggembirakan hati orang lain. Lebih-lebih lagi kita menolong orang-orang yang alim, orang-orang yang ada ilmu, menolong orang-orang macam kita kata hari ni, orang yang ada duit dia tolong orang yang ngaji agama betul. Macam kita kata ustaz-ustaz kita di sponsor oleh orang-orang yang ngaji, orang-orang yang kerja hebat banyak dia bagi duit. Itu salah satu tanda dia nak berkhidmat. Dia mungkin tak mampu untuk nak buat benda lain, tapi benda tu dia mampu buat. Kalau kita dulu sekarang ni agak kurang lah. Kalau dulu mengaji pondok dulu lah, sekarang pun masih ada lagi. Kalau di pondok-pondok pelajar-pelajar ni ada hari-hari dia datang baru, dia orang panggil apa, menyapu di halaman rumah, susun kasut, gitu lah kerja, nak khidmat kepada guru. Jadi perkara ni, dan kita menunaikan hajat-hajat orang lain, tak kira siapa-siapa. Kita tengok orang yang memerlukan bantuan, kita tolong, kita bantu. Bantuan dan memberi pertolongan kepada orang lain ni sangat-sangat besar manfaatnya dan faedah untuk diri kita. Kemudian dalam hadis Allah SWT bersabda, Allahu fi auni abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Allah SWT akan senantiasa membantu hambanya yang hambanya itu senantiasa membantu saudaranya. Jadi sebab tu, kalau kita nak dibantu oleh Allah, maka bantulah orang lain. Jadi kalau kita nak exam ni, kita nak bantuan Allah ketika kita exam esok, bagi kita ingat semua. Jadi waktu kita tengah exam ni, tak percaya, tolonglah orang. Tengok kawan-kawan kita yang mungkin ada masalah dalam pelajaran apa semua, kita belajar dengan dia, tolong dia, bantu dia. Dengan kita membantu dia tu, mungkin Allah Ta'ala akan memberi kemudahan dan bantuan kepada kita. Hari peperiksaan tu kita jadi mudah nak jawab kan. Jadi mudah, dan benda yang kita baca semua masuk. Benda ni tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh bagi kan? Setelah kita usaha je lah. Tolong orang buku tak baca, jadi lah. Malah tak belajar, tolong orang lah. Agak Allah tolong dia kan. Jadi buat lagu tu kan, bagi rumah saya nak menampur sini. Apa dia nak baca kan. Setelah kita berusaha kan, jadi kita barulah kita bergantung kepada Allah. Cumanya ini nilai tambah. Sampai kita berusaha, sampai kita mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada Allah. Itu. Keempatnya, jika kau tidak dapat membuat salah satu daripada 3 perkara yang tersebut tadi, maka berusahalah. Dan yang pertama menuntut ilmu, yang keduanya banyakkan berzikir, beribadat,
Kemudian yang ketiganya bantu orang. Dan yang keempat dia kata kalau kita tak mampu buat salah satu daripada 3 perkara tersebut tadi, maka berusaha untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu, sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguanmu. Maksudnya jangan kita menyakiti orang lain kan? Jangan kita menyakiti orang lain dengan lidah kita kan? Dengan tangan kita dan kata-kata kita. Nabi SAW bersabda, Rasulullah daripada Nasa'i dan Ibn Hibban, Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'min man amanahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Orang Muslim ialah orang yang orang lain sejahtera dan lidahnya dan juga tangannya. Maksudnya orang lain tak, maknanya dia menyekat dirinya daripada menyakiti orang lain dengan lidahnya dan juga tangannya. Ini tanda orang Islam. Kemudian orang mukmin ialah orang yang aman, maksudnya orang lain dengan darah orang lain, harta orang lain dengan, maksudnya orang yang beriman. Iman ini dia, keimanan ini dia mempunyai kesan yang besar di dalam kehidupan masyarakat dan negara. So, kalau sekiranya masyarakat beriman, akan datang aman. Bila masyarakat beriman, akan datang amanah. Jadi sebab tu, kalau kita tengok negara ataupun masyarakat kita tidak ada keamanan, kita kena cek tengok ada amanah tak. Maksudnya pemimpin ke siapa ke yang maknanya ni keluarga bapa ke, maknanya menjalankan amanah ataupun tidak. Maksudnya orang yang ada tanggungjawab itu menunaikan tak amanah. Bila tak menunaikan amanah, ini tanda tak ada iman. Sebab tu iman ini kunci kan? Bila ada iman, dia akan timbul amanah. Dan bila ada amanah, dia akan timbul keamanan. Jadi sebab tu tanda kan? Maksudnya seseorang itu orang lain aman darahnya, aman orang kata hartanya daripadanya, ini tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Kemudian dan agama pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan, maka dengan itu engkau akan mencapai darjat ashabul yamin, sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjat ashabul as-sabilin. Jadi maksudnya kita agama kita selamat dengan kita jauhkan diri kita daripada maksiat. Sebab tu sahabat-sahabat, kita kata jauhkan diri kita daripada maksiat. Ini adalah cara ataupun kunci bagaimana kita nak menyelamatkan agama kita. Orang yang buat maksiat, orang ini dia tak reti nak jaga agama dia. Dan bila kita melihat maksiat, tidak menegur maksiat itu maksiat. Jadi sebab tu kita pesan kepada orang yang buat maksiat, jangan berani sangat buat maksiat terang-terangan. Awak nak buat maksiat, buat belakang-belakang, kami tak berdosa. Dan bila awak buat maksiat terang-terangan, keluar lelaki perempuan hari ini, satu perkara yang sangat menyedihkan kita. Tak malulah nak pergi makan. Dulu pergi makan jauh-jauh, lelaki perempuan, boyfriend, girlfriend ni nak pergi makan jauh-jauh. Tak pergi jamiah, nak pergi gamah, tak berani pergi sama-sama. Tapi sekarang ni dah jadi budaya lah. Sebab apa? Sebab tak ada orang tegur. Orang yang bila tegur, kena hukum, kena peras, kena marah, kena dituduh, jaga tepi kain orang. Sebenarnya menegur itu melaksanakan tanggungjawab agama. Saya nak pesan kepada orang yang buat maksiat ni, orang yang tegur awak tu, dia sedang menjalankan kewajipannya. Dan awak kalau dah buat salah, buat dosa, tolonglah jangan berbangga sangat. Sebab apa? Sebab berbangga dengan dosa ni akan membinasakan diri awak sendiri. Sekurang-kurangnya awak rasa dah bersalah dengan apa yang awak buat. Itu je. Kita faham keadaan orang yang sedang mencinta ni, orang yang sedang dilamun nafsu ni, dia akan membawa pelakunya bertindak tanpa memikirkan akibat. Orang yang ikut nafsu ni, dia tak akan, dia walaupun dia tahu akibat dia buruk, tapi dia akan buat. Contohnya, kecuali dia terpaksa berhenti, yang tu boleh berhenti. Orang yang terpaksa berhenti ni nak time mati lah terpaksa berhenti. Macam orang yang
Maksudnya contoh orang yang terpaksa berhenti merokok. Doktor kan, dia pergi jumpa doktor, doktor kata, pakcik, kalau pakcik tak berhenti merokok kan, paru-paru pakcik ni kan, hancurlah. Maksudnya dia akan berpuk lah. Jadi dia pun berhenti rokok, terpaksa berhenti. Orang ni orang yang fail, orang yang gagal. Tapi kalau dia berhenti merokok kerana apa? Kerana orang kata apa? Dia tahu berhenti merokok itu baik untuk dirinya, baik untuk dirinya, baik untuk agamanya, baik untuk masyarakatnya, baik untuk keluarganya. Jadi dia pun berhenti. Berhenti macam ni, yang ni orang jaya. Maksudnya dia berhenti bukan di waktu dia terpaksa berhenti. Jadi nafsu ni dia akan membawa kita sampai kita terpaksa tinggal, baru kita kena tinggal. Ada seorang peminum arak yang buah pinggang dia dah rosak. Dia menyesal minum arak umur 40 tahun. Dia menyesal minum arak, tapi ketika mana buah pinggang dia rosak, dia pun berhenti minum arak sebab dah rosak dah buah pinggang. Dia dah terpaksa berhenti. Itu sebab tu kita kena faham orang yang dilamun nafsu ni, orang yang maknanya mengikut nafsu ni, dia seolah-olah dia sudah tidak hiraukan lagi keadaan sekeliling. Apa akibatnya dia tanah tak kira. Kita faham keadaan itu, semuanya awak kena faham keadaan kita juga. Itu kan. Keadaan kami pula, kalau kami melihat dosa, kami lihat tak tegur. Awak keluar berjalan, maknanya berdua-duaan ke lelaki perempuan, muslimah bergalak berseronok kan. Benda ni benda yang diharamkan dalam Islam, tak boleh. Laki perempuan nak duduk ni, dia maksudnya nak bertemu ataupun nak bersama ni, dia ada tujuan, maksudnya ada keperluan, baru boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada keperluan apa-apa, nak duduk, nak bersama, nak lepak macam, Islam melarang benda ni. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut larangan zina itu dengan terus mengatakan jangan berzina, lantas ni tak, tapi jangan menghampiri zina. Di antara jalan menghampiri zina ialah duduk sama, maknanya bersama kaum, orang kata apa, lelaki dan perempuan. Ini antara orang kata proses ataupun jalan menuju kepada zina. Walaupun kita kata taklah, kami tak puas dah benda daripada dulu lagi. Ya tetapi sebab kita kata daripada dulu tu dekat Malaysia, setiap hari anak buang anak ni setiap hari. Daripada dulu dia kata orang berzina kat Malaysia ni, boleh kata kalau kat sekolah menengah ada seorang sahabat saya, dia buat macam program motivasi gitu dengan ramai pelajar-pelajar perempuan tingkatan 5. Boleh dikatakan dia ada 80% lebih yang telah berzina. Ini yang dikatakan biasa ni. Kita nak kena sekat sebab kita takut jadi kat anak-anak kita, kat keluarga kita, kat adik-adik kita tak nak benda ni. Jadi sebab tu kena Islam ni dia menyekat daripada akal umbi. Hatta dalam masjid pun kita kata Nabi SAW asingkan pintu lelaki, pintu perempuan. Sudah sembahyang, orang perempuan keluar dulu, baru lelaki keluar. Maksudnya dipanggil Islam jaga, dalam masjid pun jaga. Kira dalam masjid orang datang nak sembahyang, nak ibadat dari Allah, hatta tempat yang macam tu pun dijaga. Jadi sebab tu hatta orang perempuan jangan berhias terlaluan sangat pakai bedak-bedak, simpanlah untuk suami awak lagi. Betul. Kita boleh, sebab apa? Allah Ta'ala jadikan lelaki dia mudah tertipu dengan apa yang dia lihat. Bila dia tengok perempuan cantik, dia dah mula dia ayat-ayat cinta datang dalam hati. Orang perempuan pula dia patang dengar ayat-ayat yang maknanya kita panggil ayat-ayat yang memimpukan. Ayat-ayat apa? Ayat-ayat lembut-lembut ni lah, ayat-ayat lelaki ni jangan. Ayat-ayat buaya ni hebat. Betul kan? Dia punya ayat tu nampak macu, cak. Terpesona dengan kata-kata kan? Jadi dua kumpulan ni Allah Ta'ala bagi. Yang lelaki terpesona dengan apa yang dia lihat, yang perempuan terpesona dengan apa yang dia dengar kan? Jadi akhirnya lama kelamaan dia akan membawa kepada penzinaan. Takkan kita nak tunggu bayi dibuang dulu di tongkol barulah kita nak bising benda ni.
Kita tak kata, tapi kan kalau maknanya kita tak kata benda dah jadi, kalau kita tak disuruh. Dalam Islam ni tak disuruh kita intip kesalahan orang, tak. Kita pergi buka Facebook, dia nak tengok apa benda dia, itu ni bukan cara Islam. Tak payah, saya tak pernah pun saya nak pergi cari siapa-siapa nama saya tak ada. Islam tak suruh kita mengintip, tak suruh. Tetapi bila awak buat terang-terang kan, ini bukan mengintip lagi dah. Sampai semua orang bercakap, saya tak boleh lah nak pergi kedai tu. Dia nak pergi tengok bola je, tapi tengok tak malu langsung. Itu yang buat abang-abang, kakak-kakak yang besar-besar kan, tahun 6. Jadi contoh pula untuk adik-adik yang kecil-kecil ni, yang baru datang ni, abang buat, kita pun boleh. Jadi ini menghancurkan suasana yang dah elok kan. Sebab tu jangan kita, dah kita buat benda tak elok, jangan jadi orang yang mencontohkan benda yang tak elok. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Sesiapa yang memulakan benda jahat, kemudian benda jahat itu diikuti, dia dapat dosa juga, walaupun dia dah balik ke Malaysia. Sebab tu hati-hati, jangan kita mulakan buat benda jahat. Dan kita buat benda baik. Man amila sunnatan hasanatan fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang buat perkara yang baik, kemudian perkara yang baik itu dicontohi dan dicontohi, sampai bila-bila dia dapat pahala. Kita hidup, kita buat masjid disolat sampai kita dah mati 1000 tahun pun, 1000 tahun kita dah dapat pahala. Kita buat disko, kita mati 1000 tahun disko tu masih duduk jalan maksiatnya masih berluasa, kita dapat dosa 1000 tahun. Jadi sekarang ni kita kena hati-hati. Jangan kita berbangga sangat dengan maksiat. Mungkin tak tahu, awak tak tahu itu maksiat. Mungkin kamu, kita kata mereka-mereka yang buat ni tak tahu benda tu maksiat. Kita kata benda tu maksiat. Maksiat dia apa? Kederhakaan. Kederhakaan pada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Janganlah rasa kuat sangat. Orang tegur kita, awak jangan sentuh jangan sentuh saya. Siapa kita nak pergi Ubud tu? Allah Ta'ala Ubud kita dalam Quran, kita tak pernah takut. Wa antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu wahai manusia merasakan kamu sangat kuat, sedangkan langit yang lebih kuat kami bina, dan langit itu tunduk kepada perintah Allah. Manusia yang lemah, manusia yang dhaif ini berani melanggar perintah Tuhan. Jadi sebab tu kita jangan kita panggil rasa diri kuat sangat, sebab kita akan melutut, takut, malu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bukan bercakap berarti saya lebih baik ataupun kita yang menegur lebih baik, tak. Sama-sama kita nak jadi baik. Kita sama-sama nak jadi baik. Sama-sama kita nak jaga orang yang selamat. Sama-sama kita nak selamatkan kawan-kawan kita, bukan kita benci, tak. Kita sayang. Mungkin ada orang yang menegur dengan nada yang benci, dengan nada yang sinis. Kita jangan marah orang yang menegur tu, dia menjalankan tanggungjawab. Cuba kalau kita terima teguran yang walaupun cara menghina, kita terima dengan cara yang baik. Sebab walaupun dia hina, memang maksiat yang kita buat itu dia. Tak semua orang mempunyai kebijaksanaan dalam menegur, yang kita memaksa orang bijak untuk menegur kita. Jadi sebab tu kadang-kadang orang masing-masing orang cara dia masing-masing. Orang yang menegur dia menjalankan tanggungjawab, walaupun kadang nampak macam menghina, memperli, semua. Kita kena terima lah, benda kita buat susah lah. Dan dia dapat pahala, walaupun dia tegur dalam keadaan menghina, walaupun dalam keadaan maknanya nampak macam pergi. Sebab dosa kita buat itu hina. Jadi jangan kita nak tunggu orang tegur kita dalam keadaan yang baik baru kita boleh terima. Tak terima pun, tapi kita boleh tak marah saja kan? Dan kita boleh tak apa, ni bagus lah, ni tegur macam ni, okey lah kan? Boleh macam tu. Kita kena terima lah. Orang tegur kita, terima dengan hati yang terbuka kan? Jadi maksudnya masing-masing orang dia ada cara masing-masing. Kita jangan paksa orang. Kita tak, orang tak dipaksa kita. Jangan kita nak, maksudnya orang nak paksa orang untuk ikut cara kita. Nak menegur mengikut dia. Kita tak nak menegur pun. Jadi sebab tu jadi macam masing-masing cara masing-masing lah. Kita akuilah kesilapan kita, kesalahan kita. Jadi seterusnya apa?
Jadi maknanya kita kata malam ni dia ada tips-tips nak exam. Tips exam ni kat YouTube banyak. Ayo, tak sempat buka YouTube ni. Cumanya kan. Jadi bila nak exam ni macam-macam ya. Ada yang waktu ni lah nak bertunang, nak berkahwin, kelek-kelek mana. Jadi ada waktu ni lah sembahyang jemaah tak pernah tinggal, waktu ni lah kan, sembahyang tahajud tak pernah tinggal, baca Quran tak pernah tinggal. Jadi ini sebenarnya satu ibadat yang bermusim. Jadi Islam tidak mengajar kita ibadat bermusim. Islam mengajar kita ibadat ni dia berterusan. Ibadat yang paling disukai oleh Allah ialah ibadat yang berterusan walaupun sikit. Ibadat yang berterusan walaupun sikit. Jadi untuk kita nak menghadapi peperiksaan ini, yang pertamanya ikhlaskan niat kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu sebut ikhlaskan niat, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat ini adalah mengkeranakan kerana Allah. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni alamat. Kita nak hantar surat, kalau silap alamat tak sampai surat kita. Jadi kita nak hantar amalan kita ini kepada Allah. Jadi mestilah kerana Allah, itu ya. Jadi kalau kita ada kerana lain selain daripada Allah, tak sampailah amalan kita kepada Allah. Jadi besok hari kiamat Allah suruh kita minta pahala kepada kerana selain daripada Allah itu. Dulu awak buat kerana ini, kita mintalah pahala kat dia. Jadi sebab itu kita betulkan niat kita buat ini kerana Allah. Betul. Bangun malam-malam study ni kan, nak exam, nak jadi doktor Muslim, doktor yang baik kerana Allah. Itu. Sebab nak menampakkan kecantikan Islam, nak menampakkan kecantikan Islam. Kemudian kita panggil apa saja amalan yang kita buat kan. Biarlah bukan hanya waktu exam saja. Ini kita macam bermain-main dengan Tuhan. Di waktu kita susah, kita cari Allah. Di waktu kita tertekan, kita cari Tuhan. Di waktu kita senang, di waktu kita, tapi itulah perangai manusia. Ni'matani mahbubatani 'inda katsirin minan nas. As-sihhat wal firaq atau kama qala. Dua nikmat yang paling dilupakan oleh manusia, kesihatan dan kelapangan. Waktu sihat dan waktu lapar. Waktu sihat tak pernah pun terdetik dalam hati ni teringat kalau maksudnya mati hari ni dan dosa aku diampun oleh Allah tu. Tetapi bila mari waktu sakit saja, sakit yang kita panggil derita yang teramat sangat, mungkin sahabat-sahabat pernah rasa migrain kan. Migrain bukan yang teruk-teruk kan, sakit sampai tak boleh bergerak, sakit gastrik kan. Ya Allah, apa ni? Maksudnya ya Allah, lepas ni tak nak minum air gas. Janji dah waktu sakit tu macam-macam azam keluar kan. Azam itu, azam ini. Lepas itu kan jadi azam tu janggut semua. tak ada apa-apa kan. Tak ada tindakan. Lepas benda dah sedar elok kan, lepas tu buat balik kan. Buat balik. Benda-benda kan, kita jangan macam tu lah. Kita waktu sihat ke, waktu sakit ke, waktu tu kita ingat pada Allah. Waktu lapang ke, waktu sibuk ke, waktu tu kita ingat Allah. Sekarang kita sibuk dengan exam, kita ingat Tuhan. Jadi tak macam tak kena kan? Tak kena. Kita ni mencari Tuhan di waktu kita kan? Kita rasa perlukan dia. Dan manusia ada, okeylah, kira ni martabat yang baik untuk orang beriman sebenarnya. Orang yang ingat kepada Allah waktu susah, waktu dia orang yang beriman. Ada orang yang dia tak ingat Allah tu sampai satu ketika baru dia ingat Tuhan. Waktu memang dah tak boleh, dah habis lah. Waktu bila mati sok, mati sok nampaklah malaikat maut semua. Itu tu gabut kan, tak ada iman. Tapi orang yang ada iman ni, waktu susah cari Tuhan, tapi tak beradab orang ni. Kita jadi orang yang beradab dengan Allah. Maksudnya sebenarnya kita hidup ni 24 jam kita sedang menunggu waktu exam yang pasti datang. Dan kita walaupun soalan-soalannya bocor lah kan,
Man rabbuka wa man nabiyuka. Semua doa hafal lah daripada sekolah mendengar sekolah tadika. Tapi belum tentu kalau kita mati soalan yang bocor ni kita boleh jawab. Jadi sepatutnya kita senantiasa bersedia untuk exam yang hakiki. Maksudnya ketika mana kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tengah iktibar di dunia. Kemudian kita akan maksudnya ditanya yang ini daripada hasil amalan dunia kita. Apa yang kita buat di atas dunia, amalan-amalan itulah yang akan menjadi titik tolak sama ada kita berjaya atau tidak. Sebab tu bagaimanapun kita, macam mana pun kita, biarlah ada dalam hari-hari kita ni, kita panggil buat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi ibadat yang paling disukai oleh Allah adalah ibadat fardu. Tadi pagi kita baca hadis, ibadat fardu adalah ibadat yang paling disukai oleh Allah. Kenapa ibadat fardu itu jadi ibadat sukai? Kerana manusia yang datang, ini seperti mana yang disyarahkan oleh para ulama lah. Manusia yang datang melakukan ibadat kefarduan kepada Allah itu dengan hati yang penuh tazallul, penuh rasa kehinaan di depan Tuhan, menjunjung tinggi perintah Allah. Jadi orang yang buat dengan penuh menjunjung tinggi perintah Allah ni, dia akan buat dengan sehabis baik. Dia akan buat semampu mungkin. Dia akan cuba buat yang terbaik. Maksudnya semayangnya awal waktu. Kalau kita nak tahu kita ni jenis yang main-main dengan Tuhan ataupun tidak, orang kata kita relax je. Dan habis waktu baru kita kelam kabut ambil wudu. Ini main-main. Main-main maksudnya tak serius dengan Allah. Kalau ada ubah lah. Ada ubah. Kita tak jadi orang yang disukai oleh Allah, kita buatlah benda yang Allah. Sebab apa? Semayang fardu kalau kita buat kerana hanya takut kepada tinggal tu nanti diseksa. Maksudnya ini maksudnya kita buat kerana kalau kita tinggal hati jadi tak sedap, hati jadi tak tenang kan. Jadi kita bimbang takut ibadat kita tu ibadat yang cukup tak berkualiti. Ibadat yang cukup tak berkualiti. Jadi kita buat ibadat-ibadat ni buatlah kerana Allah. Jadi sebab tu maksudnya esok ni kalau maksudnya kita panggil lepas exam pun, kalau hari ni kita baca Quran, lepas exam pun baca Al-Quran. Dan nak masuk dalam jawab periksa tu, kalau guru saya dulu pesan, kalau kita dah baca dah semua kan? Masuk tu banyakkan baca Alam Nashrah Laka Sadrak kan? Masuk banyakkan baca dulu. InsyaAllah lah, kalau kita nanti tengah duk jawab-jawab tu mana tahu kan, poin-poin hilang kan. Jadi baca yang tu minta Allah Ta'ala kan, bagikan, kalau ingatan kita dibagilah ingat sikit kan, apa yang kita dah baca tu kan. Jadi baca Alam Nashrah ni kan, ini guru saya ajar dulu lah. Dan yang lain tu kan, baca Quran, semayang awal waktu. Jangan kita buat hanya kerana semata-mata exam saja kan. Buatlah, jadikanlah dia amalan berterusan dalam hidup kita, yang mana kita akan menghadapi exam yang lebih besar lagi, lebih berat lagi. Dan kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Kita akan menjadi tetamu Allah ataupun orang yang dimurkai dan dilontar keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cukup sekadar tu lah. Kalau ada soalan ke apa, saya tahu lah ni kalau ada penganjur lah soalan satu lah. Salam takut. Salam Ustaz, selamat menyambut hari Jumaat. Kenapa gelak? Tak apalah, hari Jumaat ni dia antara hari yang patut kita gembira. Sebab dia penghulu Sayyidul Ayyam. Hari yang kalau kita boleh digalakkan, kita doakan Jumaat Mubarakah, hari Jumaat yang berkah. Kalau kawan kita kata Jumaat Mubarakah, kita kata alaina wa alaikum. Maksudnya kita jawab ke atas kami dan ke atas keberkatan. Jadi itu antara doa kalau kita jumpa kawan kita hari Jumaat. Jangan gelak-gelak tak bagus. Saya nak tanya sesuatu yang menakutkan. Macam ni,
saya selalu dihempak oleh sesuatu yang berat time nak tidur. Benda ni selalu datang time pukul 12.30 malam ke atas. Saya takut benda ni selalu hempak saya sehingga saya nak menjerit. Bercakap, bergerak pun tak boleh. Soalannya, macam mana saya nak elak benda ini, dan kenapa dia kacau saya? Kenapa tak kacau housemate saya? Jadi kita tanya dia lah, waktu dia empat tu kenapa tak kacau housemate? Adakah disebabkan dosa-dosa saya? Tolong saya Ustaz, saya nak tidur. Saya dah sering dibayangi rasa takut. Tolong bantu help me please. Selamat berjawab Ustaz. Hak gelak ni dia, jin tu. Dia suka gelak. Jadi bila kita nak tidur, Nabi SAW ajar kita baca 3 kul untuk kita nak elak daripada gangguan iblis dan syaitan. Dan digalakkan juga kita berwudu, tidur dalam keadaan yang bersih. Sebab dan digalakkan juga kita memakai wangi-wangian, pakai wangi-wangi. Sebab apa? Roh kita akan keluar menghadap Tuhan. Jadi kita nak biar roh kita keluar dalam keadaan wangi. Ini tidur dalam keadaan kusuk masak, busuk, iblis lah yang datang. Jadi maksudnya cuba tengok, amalkan berwudu sebelum tidur. Kemudian orang kata apa, baca 3 kul dan hembuskan di tapak tangan kita. Hembuskan tu, hembusan tu dengan kita panggil macam ni. Dia bukannya hembus macam kita panggil tanah, dia panggil macam keluar air sikit. Dan dia hembus tu, daripada air tu kita sapu satu badan. Ini benda yang diajar oleh Nabi SAW sebelum tidur. Kemudian iblis dan juga syaitan ini kerja dia ganggu kita. Lepas tu jin pun banyak, maksudnya jin pun kerja dia kadang-kadang dia suka nak berdamping kita, kawan dengan kita tak, sebab alam jin ni kita tak nampak tapi ada. Alam jin ni kita tak nampak tapi ada. Jadi sebab tu kita kena jagalah adab-adab kita. Nak masuk tandas, baca doa supaya apa? Supaya Allah lindungi kita daripada dilihat oleh kumpulan jin. Jin duduk dalam tandas, kita masuk duduk macam-macam lah dalam tandas tu, dia duduk teropong kita kan. Tengok berkenan ke apa, insyaAllah ikut sampai tempat tidur orang lain. Jadi sebab tu ni cakap bukan cakap lawak-lawak, ni cakap benda betul. Cakap benda betul. Nampak macam cakap lawak-lawak tak? Benda tu lah. Jadi sebab tu nak masuk tandas, kita boleh tak berpakaian di dalam tandas, ataupun kita boleh nak buang semua pakaian kita dalam tandas. Dan kiranya kita meyakini tandas, maksudnya bila kita duduk dalam tandas tu memang tak ada siapa nak tengok kita. Jadi di tempat yang kita yakin tak ada orang tengok kita, kita boleh, tak ada masalah apa nak menanggalkan seluruh pakaian kita. Tetapi golongan jin dan syaitan ini duduk dalam tandas, duduk tandas, tempat tersembunyi, tempat sunyi. Jadi kita nak elakkan daripada dia melihat kita. Kita minta lindung pada Allah sebelum kita masuk dalam tandas tadi. Jadi kita cek balik dalam hidup ni, kita buat tak sunnah-sunnah Nabi? Iblis dia tak akan boleh ganggu orang-orang yang senantiasa minta berlindung dengan Allah. Tak akan boleh ganggu. Time kita nak minta berlindung dengan Allah, time kita kena kacau dengan dia. Memanglah waktu tu kita minta berlindung bukan sebab tu, sebab takut. Jadi iblis lah, tak takut kau sebut lah, dia mainkan kita lah. Dan tu alhamdulillah jadi betul kan. Siapa yang pernah alami kena tindih saya pernah. Ada nampak bulu-bulu tu dan nampak dia biasa lah tu. Tapi baca ayat kursi dia lagi. Saya baca ayat kursi tengah masa ada satu tempat saya pergi di Yaman dulu. Duduk dalam bilik besar, bilik dia makcik tu tidur tu banyak ke? Uish, mana lah. Tengok-tengok ada bulu penuh. Dia baca Auzubillah minasyaitonirrajim. Nak baca pun tak lepas.
Allahu la ilaha illallah. Dia kalau kita ingat Allah ni lagi, dia kan boleh. Dia kan boleh Allah. Macam kerusi kebakar je syaitan ni. Kalau dia nak ganggu kita juga, dia terbakar kan, gitu. Terbakar cacat dia kan. Jadi sebab tu kita tak payah takut lah kan. Takut pada Allah sahaja. Cuma kita buat lah. Kita buat benda-benda yang sepatutnya kita buat. Ada soalan ni? Doa. Aiman sebut. Apa? Saya tak menanya. Ini soalan seramnya ke? Jawab. Boleh jawab. Apa? Yang lu kuat tu dia apa? Sama. Hiburan dalam Islam. Macam mana? Boleh. Saya okey je. Walaupun cakap baik dalam ni, tak pola asyik, tak tahu mana ni. Agama tu nak datang kelas tak agak. Dia apa? Tak boleh nak bangun. Dia panggil teruk sangat. Jadi masalahnya kan, hiburan dalam Islam ni. Hiburan dalam Islam dia ada hiburan-hiburan yang tidak dilarang di dalam Islam. Contohnya hiburan-hiburan yang menaikkan semangat juang, menaikkan semangat jihad, menaikkan semangat untuk kita berbuat kerja untuk agama. Ini lagu tak tahu apa benda kita cinta, bukan benda cinta 24 jam cinta itu kan naikkan semangat. Itu menambahkan bunga dalam hati. Jadi hiburan dalam Islam ini adalah hiburan yang menaikkan semangat kita, menambahkan semangat juang kita. Dan yang tu yang hak kita kata digalakkan untuk kita, maknanya tak ada masalah lah, boleh lah kakak nak naikkan semangat juang ni. Kemudian ada juga hiburan-hiburan yang harus, contohnya macam nasyid-nasyid itu kan. Maksudnya yang kita dengar kan. Andal huwa semua tu kan. Lagu-lagu tu nak dengar lah kan, tak ada masalah kan. Itu harus kita dengar, tak ada masalah. Cumanya dia ada yang sampai berat-berat sangat ni, membawa kepada sampai kepada haram bagi kita kan. Sampai pengikat campur lelaki perempuan. Maknanya kita kata lirik-lirik lagu itu lirik-lirik yang tidak membawa kan, kepada, tidak melambang kepada akhlak Islam kan. Ini perkara yang perlu diambil ni kan. Jangan ringan sangat dalam masalah hiburan ni. Jangan ringan sangat. Dan kita tidak berat sangat dan kita tidak ringan sangat. Itulah. Ada macam lagu-lagu yang tidak membawa kita kepada kelalaian, dengarlah, tak ada masalah. Tapi kalau lagu-lagu yang digalakkan, macam lagu-lagu yang bawa pada semangat jihad, lagu-lagu yang menaikkan semangat kita untuk buat kerja untuk Islam, yang ni lagu perkara ni kan. Atau guru kami dulu masa dia amal dulu, dia kata ini adalah ni nasyid Islam, dia kata. Nasyid yang menaikkan semangat untuk kita berjuang, ini nasyid Islam. Ini hiburan Islam, dia kata. Ini hiburan yang menyebabkan, kadang-kadang ada orang dia menjadikan alasan dengan menggunakan alat muzik itu sebagai orang kata apa, nak bagi menambahkan kesedapan dalam berhibur kan. Jadi di situ kita kena lihat, kita berhibur dengan muzik itu pun ataupun dengan lirik-lirik daripada hiburan yang kita ni alurkan itu. Contohnya lirik-liriknya menyebut tentang keagungan Allah, tetapi musiknya macam kena tak salah dengan gitar-gitar semua ini kan. Jadi kita terhibur tu dengan liriknya ke, dengan Allah ke, atau dengan musiknya? Itu masalah. Sekarang ni kita kata kita tak perlu pun maknanya kepada alat-alat muzik tu, kita hanya kan, maknanya dengan mengingati Allah sahaja pun hati kita sudah terhibur. Jadi kita tak nak gendang-gendang macam kumar-kumar, tak ada masalah kan. Macam alat-alat gitar semua tu kan. Saya berpegang dengan pedagang Syarudin tak bagi ni gitulah kan. Maksudnya walaupun ada orang maknanya ringan kata boleh semua, itu melihat pada masalah lah kan. Melihat pada masalah dan keadaan. Tapi bagi saya yang kerja ni, saya ikut guru
guru kita Syairuddin Al-Banjari, dia lebih alim, orang yang warok, orang yang jaga hubungan dengan Allah. Dia kata benda ni sepatutnya tak perlu diringankan sangat, sehingga orang merasakan perkara ini esok last kali jadi hiburan itu kan, bukan mengingat kepada Allah. Hiburan tu kan maknanya kadang menjauhkan kita pada Tuhan. Yang ini dilarang dalam Islam tu, menjauhkan kita dan berhibur pada jadi cukup sekadar itulah sebagai kita kata pertemuan kita pada malam ini. Moga-moga ya baca ayat Quran lah. Ayat Quran buat nasyid. Ayat Quran kan apa-apa lah. Hadis-hadis Nabi ya, para ulama kata kurang adab kalau kita lagukan dia kan. Jangan buat ayat innamal. Dia nak buat lagu kan. Kami masa duduk Yaman dulu tunjuk bagilah Syekh Rasulullah Syekh dengar. Dia kata ni haram ni buat macam ni, tak boleh. Dia kata tak ada adab dengan hadis Rasulullah. Apa nak benda macam tu kan? Kita nak suruh dengar hadis Nabi bukan macam ni. Dia kata gitulah, bukan macam ni. Yang tu orang jadilah kali tak tahu lah itu hadis tu. Orang tak tahu. Jadi tak beradab dengan Tuhan. Jadi betul lah tu. Kalau tak kat syair-syair tak ada masalah nak dilagukan. Tapi kalau hadis-hadis Nabi, ayat Quran, buat nasyid tak payah buat nasyid-nasyid lah gitu. Nak qasidah tak ada masalah, qasidah yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau tu kan lebih bagus dan lebih baik. Tapi kalau tak faham makna pun masalah kan. Cukup sekadar tu. InsyaAllah lah kalau ada apa-apa muskilah lagi tanyalah dalam Facebook ke apa. Dan insyaAllah tanyalah saya jawab je. Kadang lambat sikit lah jawab tu. Kadang 3 minggu, 4 minggu tu. Minta maaf. Kadang terlupa. Banyak orang tak ada jawab. Tapi saya tengok-tengok boleh saya jawab. Kadang mesej Syahni setahun dah bulan. Setahun ke 6 bulan. Jadi tu tapi Syahni tu bagus jiwa besar kan, tak cek hati. InsyaAllah. Jadi moga-moga Allah SWT memberikan dosa kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zaidin, hamdan zakirin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman wa nusna bil iman wa ahshurna bil iman. Wa adkhilna jannata wal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. Ya Allah, jadikan kami jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang berrahmat kepada daripada-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami pada malam ini perpisahan yang berrahmat dan keampunan daripada-Mu ya Allah. Jangan jadikan di kalangan kami ataupun di antara kami orang yang celaka yang mendapat kemurkaan daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memiliki hajat kepada-Mu ya Allah. Hajat kami ialah minta keredaan dan keampunan daripada-Mu ya Allah. Redhalah kami, ampunilah kami ya Allah. Bantulah kami, pandulah kami untuk menuju kepada keredaan dan keampunan daripada-Mu ya Allah. Tanpa bantuan dan panduan daripada-Mu kami akan sesat dan kami akan binasa. Ya Allah, Tuhan kami sebagai sahabat-sahabat kami yang tidak berada dalam majlis ini ya Allah, mereka memiliki hajat kepada-Mu ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dan dosa mereka ya Allah. Allahumma salli Islam muslimin dan miri kafaratan mutajaatan munafiqin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh min khadhal muslimin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.